Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Khadijah binti Harun dari grup KB49B. Saya merupakan pelajar kos Seni Kulineri D2. Hari ini saya akan membentangkan tentang laporan bertulis saya, iaitu yang bertajuk Ideologi Syiah. Pada awal 80-an, memperlihatkan sentuhan revolusi Iran telah mendorong kesedaran Islam begitu marak dalam gerakan pelajar dan anak muda. Konsep autoriti ulama dan pelaksanaan undang-undang Islam oleh Ayatollah Khomeini begitu menggamit perhatian golongan Islam. Pengaruh ini membawa kepada tindakan menghantar pelajar Malaysia untuk belajar di institusi pengajian tinggi di Iran. Di samping mendapat tawaran beasiswa dari kerajaan Republik itu, Isyari Muhammad 1987, iaitu laporan menyatakan adanya beberapa siri lawatan ahli pemuda PAS ke Iran dengan tujuan mengkaji dan menilai kejayaan golongan ulama dan intelektual Islam di sana mengisi kemenangan. Ajaran Syiah juga berubah daripada satu bentuk kepercayaan kepada kepercayaan yang lain, pelbagai dan nama-nama yang berbeza antara satu fiqh pecahan kepada fiqh di negara kita. Ajaran Syiah mula meresap masuk melalui kampus-kampus universiti, utama sekitar awal tahun 1980-an. Setelah kedutaan Iran dibuka, beberapa orang pensyarah dan orang-orang tertentu dibawa ke Iran untuk disyiahkan. Keadaan bertambah buruk lagi apabila sebahagian buku-buku yang penuh dengan penentangan terhadap sahabat dibawa masuk ke negara kita. Oleh itu, pihak berkuasa agama di seluruh negara bertungkus lumus menghadapi serangan ideologi Syiah. Seminar-seminar dan wawancara berkenaan kesesatan ajaran Syiah diadakan di seluruh negara demi menyelamatkan umat Islam daripada terpengaruh dengan fahaman tersebut. Antara penyelewengan aliran Syiah Imam 12 adalah meyakini daripada maksum, iaitu terpelihara daripada sebarang dosa. Selain itu, mengkafirkan para sahabat Rasulullah SAW, tidak ada solat Jumaat, mengharuskan jamak solat fardu dalam semua keadaan tanpa sebarang sebab, menghalalkan nikah mut'ah. Contohnya, nikah mut'ah adalah bukan satu pernikahan dalam Islam, malah merupakan amalan jahiliyah yang amat jelas bertentangan dengan Al-Quran, hadis Rasulullah SAW dan ijma' ulama'. Antara faktor-faktor umum yang menarik kedatangan atau kemasukan Syiah ke Malaysia adalah tarikan revolusi Iran. Menerusi kebangkitan Ayatollah Khomeini, cetusan revolusi Iran telah menyumbang penularan fahaman Syiah ke seluruh dunia. Ramai umat Islam di seluruh dunia tertarik kepada revolusi Islam ini sehingga menganggap bahawa segala apa yang dibawa oleh kerajaan Ayatollah Khomeini ini adalah benar, termasuk tentang fahaman mereka tentang agama Islam yang dibawa. Selain itu, mereka menggalakkan gerakan dan pertubuhan Islam serata dunia untuk menghadiri pelbagai bentuk seminar dan persidangan yang dianjurkan di Iran, seperti konferens Baghdad yang diadakan bersempena ulang tahun revolusi Iran dan lain-lain. Menerusi persidangan ini, para wakil dari seluruh pelosok dunia termasuk Malaysia diundang dan dijemput untuk menghadirinya. Faktor yang kedua adalah tarikan kajian perbandingan dan sumber dari negeri. Masyarakat mula mengenal dan mendapat maklumat tentang Syiah sedikit demi sedikit apabila media seperti akhbar mula menyiarkan maklumat dan komentar tentang fahaman Syiah. Ada di kalangan masyarakat yang cuba mencari kebenaran, dan jika mereka jahil dan kekurangan fahaman, mulalah mereka melihat kelebihan Syiah dan tertarik dengan ajaran dan fahaman Syiah. Faktor yang ketiga pula adalah tarikan di kalangan pelajar yang menuntut ilmu ke luar negara. Pelajar yang melanjutkan pengajian ke Iran pula lebih mudah tertarik kepada fahaman Syiah ini. Terutama mereka yang tidak dapat menyembunyikan identiti sunnah mereka, maka mereka akan lebih didekati dan dihampiri untuk didakwahkan ke dalam fahaman Syiah. Di samping itu juga, pelajar yang didapati secara formal di dalam kelas dan kuliah
pergaulan mereka dengan pelajar-pelajar Syiah, pelajar Syiah juga lebih mendekatkan diri mereka kepada fahaman Syiah. Itu adalah hakikat yang tidak dapat dinafikan, dan sememangnya majoriti mereka yang pergi melanjutkan pelajaran ke Iran mudah terjebak sehingga menganuti fahaman Syiah. Tambahan pula terdapat kelas-kelas pengajian Syiah yang tidak formal wujud di negara-negara tersebut untuk memberikan fahaman yang lebih mendalam terhadap fahaman Syiah ini. Faktor yang keempat pula adalah tarikan terhadap pelajar dalam negeri. Mereka yang berada di institusi-institusi pengajian tinggi tempatan juga tertarik dengan apa yang berlaku di Iran, iaitu revolusi Iran, sehingga menyebabkan mereka bertanya kepada pelajar Iran atau pelajar yang pulang dari pengajian mereka di Iran. Mereka pula bertanya dan menyebarkan fahaman ini kepada rakan-rakan mereka yang lain melalui interaksi secara formal dan seterusnya melalui pengajian di luar kampus yang tidak formal. Bagi mereka yang jahil, hujah golongan Syiah ini amatlah kuat dan kebiasaannya berasaskan dalil akal, sehingga sukar hendak membenteng iman seorang penganut Sunni yang memiliki akidah yang rapuh. Antara penyebab Syiah di Malaysia adalah mereka mengamalkan pendekatan terbuka dengan tidak mengutamakan formaliti dari segi menimba ilmu, dan mengamalkan budaya mudah mendekati para pemimpin dan ulama Syiah secara terbuka. Selain itu, mereka mengumpan masyarakat dengan hukum fiqh Syiah yang sangat mudah dan longgar untuk menarik setengah pengikut agar mereka terpengaruh dan mendukung fahaman mereka berbanding hukum fiqh mazhab-mazhab lain, seperti mudah dalam pelaksanaan syariat, seperti melaksanakan solat secara jamak, tiada kewajipan menunaikan solat Jumaat serta memenuhi keperluan batiniah. Di samping itu juga mereka menyerap masuk dengan pendekatan mengadaptasi dan membuat penyesuaian dengan amalan dan budaya. Melayu sedia ada seperti Maulidur Rasul, tahlil, bacaan tahrim sebelum subuh dan lain-lain lagi. Kesimpulannya, sehingga ke hari ini, pelbagai pendekatan dan usaha yang telah dilakukan oleh JAKIM untuk menangani isu Syiah di negara ini supaya tidak terus berkembang, terus meluah di kalangan umat Islam negara ini. Selain itu, usaha JAKIM adalah mewujudkan program menangani Syiah seperti bengkel yang dilaksanakan secara bersepadu dan dianggap oleh agensi dan dianggotai oleh agensi penguatkuasaan agama seluruh negeri, PDRM, Immigration, pihak universiti dan kementerian. Bengkel menangani Syiah ini dilaksanakan untuk merancang modus operasi bagi menangani penyebaran fahaman itu di negara ini. Selain itu, peranan individu menolak fahaman Syiah itu penting, iaitu umat Islam di negara ini perlu berhati-hati dengan pengaruh fahaman Syiah yang boleh menghancurkan ahli sunnah wal jamaah. Meskipun dari sudut realitinya mereka terpaksa mengamalkan ajaran mereka secara berselindung, namun hal ini kontra dengan situasi di alam maya, khususnya di laman sosial seperti Facebook. Kelompok Syiah begitu tegar memanfaatkan kemudahan berhubung ini untuk mengumpul ahli-ahli mereka. Di samping itu, menjadi medan untuk menyebarkan pengaruh mereka. Lantaran dengan itu, pengaruh laman sosial seperti Facebook mampu menjadi alat buat gerakan Syiah di Malaysia untuk memperbanyakkan lagi ahli-ahli mereka. Di samping itu, medium untuk penyebaran ideologi dan fahaman yang sangat bertentangan dengan akidah dan ahli sunnah wal jamaah. Itu sahaja daripada saya berkaitan tajuk ideologi Syiah. Sekian, terima kasih.